seperti biasa dengar orang kata, well, my gut tell me, mereka tak bergurau. Usus kita memang bercakap dengan kita. Saintis masih banyak yang belajar tentang microbes dan bagaimana mereka operate tubuh badan, tapi kita sudah tahu mereka begitu powerful force dalam kehidupan dan kesihatan kita. Jadi kita kata the missing piece dalam health ni, kesihatan ni adalah microbiome tu sendiri. Seolah-olah membentuk satu internal organ, saintis telah mula rujuk kepada microbes. Terms untuk entire microbe dipanggil second brain. Yang tu kita kata tubuh badan, usus dengan otak kita ni, usus kita dia disebut sebagai second brain axis. Neurotransmitter kita banyak dihasilkan di usus. So usus kita kadang-kadang dia boleh take over. Kalau usus kita tak betul, dia boleh mempengaruhi otak kita, dan otak kita juga boleh mempengaruhi usus kita. So kita tengoklah mana satu yang boleh mempengaruhi kan. So kita lah kena in charge, kita kena in charge. Ia sama seperti organ lain, ia boleh jadi sihat ataupun sakit lah. Populasi microbes yang terdiri dalam diri kita tersendiri sebagai cap jari kita. So apa benda yang mikrob dalam usus kita tu adalah diri kita, cap jari kita. So kalau baik mikrob dalam usus kita, baiklah kita. Macam gitulah. Sebahagiannya adalah soal keturunan, tetapi utamanya ia tentang microbes mana yang kita ambil dan biarkan, dan mana yang kita tak ambil. Ini soal pilihan kita lah. Kita nak biarkan microbes tu baik atau tak baik, itu pilihan kita. So apa yang kita makan dan minum adalah berbeza. Kita tak boleh lawan pun microbes kita ni. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buat mereka bekerja untuk kita, bukanlah melawan. So kita tak boleh menang pun dengan diri kita. Kalau kita, sebab tu kita nak betulkan pemakanan kita ni, kita tak boleh paksa diri kita. Sebab kita kena faham tubuh badan kita dikontrol oleh makhluk yang bernama microbiome ni. So kita kena betulkan microbiome ni dulu. Once microbiome ni betul, dia boleh bekerja untuk kita, barulah kita boleh manipulate dia. Kalau tak, kita tak boleh lawan, kita tak boleh menang pun. Okay, and then dia kata amalkan pelbagai jenis makanan tinggi fiber, termasuklah makanan jeruk seperti kimchi, yang boleh tingkatkan kesihatan persekitaran usus, yang boleh meningkatkan penghadaman nutrisi, immunity dan menghalang penyakit. Memanglah makanan-makanan yang makanan-makanan jeruk ataupun seperti kimchi, budu, apa semua ni, probiotik ni memang baiklah untuk kesihatan, tapi kita tak boleh ambil secara tiba-tiba. Kita tak boleh. Kita kena slowly, perlahan-lahan ambil probiotik ni balik. Okay, hari ini kebanyakan orang mengamalkan probiotik di mana ia bakteria sebenar. Tapi jika kita makan makanan sihat dan pelbagai makanan, kita akan dapat probiotik dan prebiotik yang diperlukan daripada sumber makanan. So kebanyakan mikrob usus berada di bahagian bawah usus disebabkan makanan proses kurang fiber dan nutrisi mereka dihadam awal sebelum sampai ke bawah. So untuk kekalkan kuantiti bakteria sihat, kita perlu makan pelbagai jenis fiber. That's why kita nak ajar balik makan pelbagai jenis makanan. Sebab kita tahu pelbagai jenis makanan ni memberi benefit yang sangat banyak kepada tubuh badan. That's why kita kena makan balik jenis fiber ni. Memang awal-awal kita rasa susah nak buat, tapi kita kena belajar balik, lama-lama kita boleh makan balik lah. Makanan tinggi fiber akan kuatkan usus, kekalkan populasi mikrob dan kemeriahannya. So kita nak bina balik lah bakteria usus kita tu. Persekitaran bakteria usus kita tu, kita nak bina balik dengan cara kita nak makan kepelbagaian makanan ni balik. Kita tak hadam fiber yang kita makan, tetapi bakteria yang bermanfaat akan buat. So diorang ni, bakteria ni dia perlu makan. Kita walaupun fiber tu kita tak ambil pun fiber tu, tapi usus kita, bakteria usus kita memerlukan fiber ni. Diorang akan ambil, diorang akan bagi manfaat kepada tubuh badan kita. Mereka menukar dalam bentuk kemikal dan mempromosi kesihatan dan menghalang obesiti. Bakteria usus yang menghadam fiber menghasilkan short chain fatty acid yang disebut butarik. Diorang ni akan hadam fiber dan menghasilkan butarik ni lah, yang mana butarik ni akan meningkatkan imun sistem, menurunkan keradangan dan menghalang daripada kanser. So banyaklah benefit-benefit butarik ni. Dalam kajian terbaru, researcher Jepun menjumpai butarik mengurangkan keradangan kolon dalam tikus makmal. Finding ini boleh digunakan untuk rawat dan halang keradangan bowel disease, allergic dan autoimmune. Hiroshi Ono yang mengetahui saintis berkata butarik adalah nature dan terapi yang selamat. Tambahan ianya murah yang akan kurangkan kos kepada pesakit dan society. Dalam kajian yang dijalankan, kekurangan bakteria dalam usus dan kurangnya kepelbagaian dalam persekitaran bakteria, keadaan ini mempunyai hubungan kepada obesiti juga keradangan kronik dalam usus. Kita fahamlah kalau ada berlaku keradangan, memang orang tu secara automatik dia akan obes lah. Leaky gut syndrome, keadaan di mana sesetengah bakteria toksik benda asing yang sepatutnya kekal dalam usus melarikan diri masuk ke dalam saluran darah.
Kadang-kadang berlaku juga dan disebut sebagai leaky gut. Leaky gut ni usus kita tu dia ada jarak dekat dinding usus kita tu. Sepatutnya dia rapat je, dia punya dinding usus kita, tapi dia ada jarak sikit. So benda asing yang sepatutnya makanan kita tu berada dalam usus tapi dia terkeluar masuk ke dalam saluran darah. Itu yang menyebabkan berlakunya masalah autoimun lah. Mendapat perhatian beberapa tahun lepas apabila mula dikesan, setengah medical expert meragui kewujudannya sehingga hari ini. Medical expert ni biasalah, dia orang ni kebanyakan dia orang tak ni pun tak ambil kata apa, dia ignorance kepada second brain disease ni. So bila makan makanan yang mengandung fiber sampai ke bahagian bawah usus dan penampaian berlakulah di sana dan hasilkan short chain fatty acid. Mereka ni short chain fatty acid ni penting kerana mereka menguatkan sel pada dinding usus, menghalang bakteria daripada terlepas keluar dan masuk ke dalam saluran darah dan menyebabkan berlakunya havoc kepada tubuh badan kita. Saintis mula untuk faham bagaimana mikrobs mempengaruhi kesihatan kita, bagaimana mereka alter psychology state dan menghantar signal yang membuatkan kita moody dan depression. Bakteria usus kita ni bahawasanya term disebut sebagai second brain disease yang menyebabkan kalau seorang tu ada masalah usus, sistem penghadaman dia problem, dia boleh depression, dia boleh anxiety sebabnya usus kita mengawal juga, disebut sebagai second brain disease. Dia ada connection. Dalam beberapa tahun lepas, kita mampu melihat bukti di mana bakteria usus boleh mempengaruhi neural development, brain chemistry, pain perfection dan wide range of behavior. So kebanyakannya kehidupan manusia ni dipengaruhi daripada kita punya bakteria usus tu sendirilah. Kajian menemui contoh tweaking balance antara bakteria baik dan penyakit menyebabkan bakteria dalam usus haiwan boleh membawa ia menjadi lebih berani ataupun cemas. So bakteria usus ni sama ada dia sihat, seseorang tu boleh menjadi berani, ataupun dia tak sihat, seorang tu boleh berada dalam keadaan cemas ataupun anxiety lah. So dalam kajian yang telah dijalankan oleh UCLA Division of Digestive Disease dan diterbitkan dalam jurnal Gastroenterologist, 36 wanita dibahagi kepada 3 kumpulan. 1 kumpulan makan yogurt dengan probiotik, 2 yogurt drink tanpa probiotik dan yang ketiga tak makan apa-apa. Selepas 4 minggu, probiotik group menunjukkan peningkatan fungsi otak yang lebih baik. So kalau kita nak fungsi otak kita berfungsi dengan lebih baik, kita kena perbanyakkan makan makanan yang boleh menyihatkan kita punya microbiome ni. Sebabnya kita ada second brain disease tu. Benda ni benda real. Kalau usus kita sihat, otak kita pun akan sihat lah. So saintis merumuskan kajian menunjukkan apa yang kita makan boleh alter composition dan hasilkan flora usus, khususnya mereka yang makan tinggi sayur fiber base dalam komposisi microbiome atau persekitaran usus berbanding mereka yang makan lebih mengikut pemakanan typical western yang tinggi lemak dan carbs. Sekarang kita tahu mereka bukan saja memberi kesan kepada metabolik tetapi juga kepada fungsi otak, fungsi mikrobs ni kepada tubuh badan manusia ni. Mesej berlaku dalam kedua-dua arah. Otak kita juga boleh dipengaruhi oleh bakteria usus ataupun bakteria usus kita juga boleh mempengaruhi otak. Beberapa kajian dijalankan, stres yang biasa juga boleh mempengaruhi keseimbangan mikrobs ni. Kalau seseorang berada dalam keadaan stres pun boleh juga mempengaruhi dia punya mikrobs lah. Yang menyebabkan tuan rumah lebih terdedah kepada penyakit dan mencetuskan kaskad reaksi molekul yang memberi tindak balas kepada central nervous system. That's why kalau kita tengok orang yang ada masalah penghadaman ni, memang macam-macam simptom dia keluar. Sakit seluruh badan, dia punya simptom dia boleh jadi macam-macam. Dia jadi haru biru sebabnya dia memberi tindak balas kepada kita punya central nervous system kita, yang ada mengawal dua lah, sama ada simpatetik dengan parasympatetik. Kita boleh pilih salah satu saja. Dan hari ini kajian ke atas microbiome manusia menjadi salah satu bidang sains yang paling exciting. Seperti biasalah, benda ni kita selalu ulang dan ulang. Kesihatan ni adalah pilihan kita, sama ada kita pilih untuk sihat dan kita pilih untuk sakit. Sebab semuanya bermula daripada benda yang sama, iaitu pemakanan usus kita, persekitaran usus kita. Sama ada kita nak biar usus kita dipenuhi dengan makanan-makanan yang proses, makanan-makanan yang tinggi carbs, makanan yang bukan sepatutnya kita makan ni, dan kita membentuk koloni mikrobs yang tak sihat yang akan take over kita punya kesihatan, ataupun kita nak in charge dengan cara kita makan makanan yang sihat, kita membentuk koloni persekitaran mikrobiom usus yang sihat, yang mana meningkatkan kesihatan tubuh badan kita.
Kita boleh pilih. Itu kesihatan adalah sentiasa berdasarkan pilihan yang kita buat. Sama ada kita pilih untuk sihat ataupun kita pilih untuk sakit.